bantuan 2 juta tanah diguna pakai untuk tujuan agro makanan berbanding dengan 6 juta hektar tanah untuk tujuan kelapa sawit dan 1 juta hektar untuk tujuan getah. Maka saya ingin mencadangkan kepada kerajaan, terutamanya yang amat berhormat Perdana Menteri, nombor satu, harus mengarah semua pejabat tanah dan galian, semua pejabat tanah dan daerah di seluruh negara menyediakan tabung atau database tanah terbiar pertanian. Database ini memudahkan orang muda yang ingin menyewa tanah untuk tujuan pertanian. Perkara ini boleh ditetapkan dalam Majlis Tanah Negara. Kedua, Perdana Menteri harus mengarahkan semua jabatan atau agensi kerajaan yang mempunyai tanah pertanian terbiar atau underutilized menyewakan kepada semua penggiat pertanian pada kadar yang minimum. Sebenarnya banyak tanah kerajaan sendiri juga terbiar. Ketiga, Majlis Tanah Negara dengan kerjasama kerajaan negeri harus memudahkan petani dan peternak memohon atau memajak tanah untuk tujuan pertanian atau penternakan. Pada masa ini, prosedur memohon tanah amat rumit dan berbeza antara satu negeri dengan negeri yang lain. Tempoh pajakan juga berbeza-beza. Majlis Tanah Negara harus menyelaraskan semua SOP dan tempoh pajakan demi memudahkan proses pemajakan tanah. Keempat, saya juga ingin menarik perhatian Menteri Pertanian tentang projek pertanian moden Keluang yang mempunyai 3,600 hektar tanah. Banyak tanah terbiar, wujud kartel-kartel tanah yang memonopoli tanah untuk disewa. Petani yang betul-betul berusaha terpaksa menyewa tanah daripada kartel tanah. Kerajaan harus ambil balik tanah dan diagih semula kepada petani yang betul-betul mengusahakan pertanian. Isu yang kedua yang saya ingin bangkitkan adalah isu pendidikan. Ya, negara kita kekurangan pekerja dalam sektor sains, teknologi, engineering dan matematik atau lebih dikenali sebagai STEM. Untuk mencapai negara maju, kita perlu melibat gandakan usaha untuk menghasilkan lebih ramai graduan STEM dari universiti dan TVET. Saya ingin mencadangkan roadmap mewujudkan 1 juta graduan STEM dari universiti dan TVET dalam tempoh 5 tahun. Maka setiap tahun kita perlu menghasilkan sekurang-kurangnya 200,000 graduan jurusan STEM. Untuk menarik minat pelajar memasuki ke bidang STEM yang amat susah ini, kerajaan harus mewujudkan insentif dan express lane kepada pelajar tingkatan 5 untuk memilih jurusan STEM di universiti dan TVET. Saya ingin mencadangkan 3 inisiatif. Pertama sekali, Kementerian Pendidikan Tinggi harus memberi insentif pendidikan percuma kepada semua pelajar yang memilih jurusan STEM dalam universiti dan TVET. Yuran jurusan STEM di universiti dan TVET haruslah semuanya percuma. Kedua, Kementerian Pendidikan Tinggi harus menyediakan express lane kepada semua pelajar tingkatan 5 dalam jurusan sains. Express lane ini bermaksud semua IPTA menawarkan kursus STEM secara terbuka kepada semua pelajar SPM. Keputusan baik dapat tawaran masuk universiti, yang kurang baik masuk TVET. Dulu UTM, Universiti Teknologi Malaysia, pernah menawarkan semua kejuruteraan kepada pelajar SPM. Model UTM dulu boleh dijadikan rujukan oleh MOHE sekarang. Ketiga, Kementerian Sumber Manusia harus menetapkan gaji permulaan minimum starting pay yang munasabah kepada graduan universiti jurusan STEM dan TVET STEM. Apabila saya graduate 20 tahun yang lalu, gaji sebagai engineer starting pay RM2,000. Sekarang graduate engineer hanya RM2,500. Ini langsung tidak masuk akal. Graduan STEM dan TVET dalam jurusan STEM dapat gaji minimal RM1,500 saja. Siapa nak pilih TVET atau STEM? Itu sebab Kementerian Sumber Manusia harus menetapkan gaji permulaan starting pay yang lebih munasabah kepada graduan STEM. Kalau graduate university, gaji starting pay seharusnya lebih kurang RM4,000. Manakala graduan TVET STEM seharusnya RM2,500.
Maka dengan 3 inisiatif yang merangkumi pendidikan percuma, express lane dan gaji permulaan ini, saya yakin kita boleh menarik lebih ramai pelajar memilih kerjaya dalam STEM dan kita akan mencapai 1 juta graduan STEM dalam 5 tahun. Isu pendidikan yang kedua yang saya ingin bangkitkan adalah tentang UPSR. Ya. Timbalan Menteri ada di sini. Saya mohon supaya Kementerian Pendidikan mengkaji semula ya, pemansuhan UPSR sebab ramai ibu bapa yang sekarang mengeluh kerana anak-anak mereka tidak bermotivasi untuk belajar. Saya berpandangan bahawa UPSR adalah satu kayu ukur kesediaan para pelajar untuk fasa pembelajaran seterusnya, iaitu di pendidikan di peringkat menengah. Saya juga faham kenapa KPM tidak ingin ibu bapa dan sekolah terlampau menumpukan peperiksaan atau exam oriented. Tetapi saya rasa boleh mencari satu pendekatan yang baik ya untuk yang bersesuaian untuk masa untuk UPSR dan sebagainya. Datuk Yang di-Pertua, sistem pengurusan identiti ya, IDME, sistem bersepadu KPM, MOEIS, aplikasi pengkalan data murid dan kehadiran APDM, sistem maklumat pengurusan pendidikan KPM, IMIS dan e-operasi adalah sistem-sistem baru yang telah diperkenalkan oleh KPM. Sistem yang diwujudkan oleh pihak KPM sering mengalami gangguan teknikal sehingga akan menyukarkan ratusan ribu guru-guru untuk melakukan tugas mereka, masuk data dalam sistem. Guru-guru terpaksa key in data sehingga pukul 4 pagi. Insiden terbaru adalah pendaftaran kanak-kanak bagi kalender akademik sesi 2024-2025 terpaksa ditunda kerana masalah teknikal. Dengan ini, saya ingin memohon KPM untuk melakukan technical audit menyiasat perkara ini dan mengambil tindakan ke atas syarikat-syarikat vendor yang jelas gagal menjalankan tugas mereka. Saya juga ingin tahu berapakah perbelanjaan yang diperuntukkan untuk pembangunan sistem IT tersebut, nama-nama syarikat dan tindakan yang akan diambil ke atas kegagalan mereka. Adakah KPM bersedia memanggil Jabatan Audit Negara, SPRM, menyiasat sama ada sistem IT ini gagal menjalankan tugas mengikut tender dan spesifikasi yang ditetapkan. Isu MRT 3. Projek MRT 3 adalah projek mega terbesar, kedua terbesar dan termahal dalam sejarah Malaysia. 50 bilion untuk 50 km. Ini bersamaan dengan 1 meter 1 juta ringgit Malaysia. Secara peribadi, saya berpendapat bahawa MRT 3 terlalu mahal dan sangat membebankan kewangan negara pada masa sekarang. Maka saya mengalu-alukan kenyataan Perdana Menteri yang ingin mengurangkan perbelanjaan MRT 3 kepada 45 bilion ringgit. Saya juga menyeru Kementerian Kewangan untuk memaksimumkan projek mega ini untuk pump priming construction industry di Malaysia. Saya ingin memberi ingatan kepada MRT 3 supaya jangan, terutamanya saya ingin memberi ingatan kepada Kementerian Kewangan supaya jangan membuka tender secara pakej raksasa yang hanya menguntungkan 1-2 syarikat saja, super kontraktor saja. Kita harus mengambil iktibar daripada projek MRT 1 yang hanya memanfaatkan 1-2 mega kontraktor dan kebanyakan subkontraktor ditekan dan mengalami kerugian. Projek MRT 3 ini adalah satu peluang untuk membina semula industri pembinaan negara selepas COVID. Ia harus mencapai maximum multiplier effect kepada ekonomi dengan memberi pakej pekerjaan kepada seramai kontraktor yang mungkin. Maka MRT 3 harus dibahagikan kepada pakej-pakej yang lebih kecil untuk memanfaatkan seramai mungkin kontraktor dalam negara kita. Isu yang terakhir, Tuan Yang Di-Pertua, Belanjawan 2023 mempunyai agenda dan karakter tersendiri. Saya perhatikan 3 agenda utama. Nombor 1, menoktahkan kemiskinan tegar. Nombor 2, memperjuangkan keadilan sosial. Contohnya meningkatkan cukai T20, mengenakan cukai mewah dan mengurangkan cukai M40 dan B40. Dan ketiga, agenda reformasi, memerangi rasuah dan membina Malaysia Madani.
Tetapi malangnya, YB Tasik Glugor melabelkan Belanjawan 2023 sebagai komunis. Saya ingin menerangkan kepada Tasik Glugor bahawa belanjawan ini juga mengandungi banyak business friendly policies. Contohnya memperkesalkan kerjasama awam swasta, memudahkan cara pelaburan, dana sepadan untuk sektor pelancongan dan sebagainya. Belanjawan ini mempunyai elemen market economy dan social policies yang menjaga B40 dan M40. Di negara Jerman, ini dipanggil sebagai market social economy. Memajukan ekonomi tanpa mengabaikan golongan susah merupakan perjuangan yang amat berhormat Tambun dan juga parti-parti kerajaan selama ini. Jadi tujuan pembangkang sekarang melabelkan komunis hanyalah bertujuan politik. Zaman Paguh telah gagal. Kerajaan Paguh digelar oleh rakyat sebagai kerajaan gagal. Sampai rakyat sendiri kibarkan bendera putih. Jadi saya ingin mengingatkan pembangkang jangan main politik. Kita kena sokong Menteri Kewangan yang amat berhormat, Perdana Menteri kita supaya negara kita diselamatkan oleh kerajaan perpaduan. Dalam keadaan rakyat sedang susah, marilah kita sama-sama kerajaan dan pembangkang menyokong Belanjawan 2023 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Maru. Saya jemput Lumut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu izinkan saya ingin mengucapkan simpati dan takziah ke atas mangsa-mangsa banjir di negara yang terlibat, dan syabas kepada agensi-agensi kerajaan dan NGO yang memberi bantuan penyelamat dan kebajikan. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan dan dijauhi bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan saya kali ini akan menyentuh beberapa aspek pembangunan industri pertahanan tempatan, hal ehwal veteran ATM, belia dan isu-isu tempatan. Saya ingin menarik perhatian Dewan yang terhadap ucapan pengulungan titah diraja yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri pada 22 Disember yang lalu, yang ada menyatakan bahawa Kementerian Pertahanan sedang melihat kaedah pelaksanaan pembelian kapal misi pesisir iaitu LMS secara terus, iaitu secara G2G dengan izin dengan negara pengeluar. Persoalan saya kepada Kementerian Pertahanan adalah, adakah pelaksanaan perolehan aset kapal LMS sebagaimana diumumkan oleh Amat Berhormat Menteri Kewangan yang akan dilaksanakan tahun ini akan mengenepikan aspek pembangunan industri pertahanan tempatan, khususnya yang selama ini telah terbukti berupaya membina kapal perang untuk TRDM. Sebagaimana pengalaman Boston Naval Shipyard yang berjaya menguruskan pembinaan 6 buah kapal ronda generasi baru kelas Kedah pada tahun 2003 hingga 2010, di mana 2 buah kapal dibina di Jerman dan 4 buah di Boston Naval Shipyard. Saya mohon perhatian kerajaan bagi pelaksanaan projek kapal LMS pada kali ini sekurang-kurangnya dapat dipertimbangkan pelaksanaan secara pecahan, iaitu 2 buah kapal di limbungan luar negara manakala bakinya dibina di limbungan tempatan, untuk memberi peluang kepada syarikat-syarikat tempatan dan dalam masa yang sama membangunkan keupayaan industri pertahanan negara. Pelaksanaan projek LMSP ini akan menjamin aspek pembangunan keupayaan industri pertahanan tempatan dan seterusnya membawa manfaat ekonomi hiliran melalui peluang-peluang pekerjaan kepada vendor-vendor tempatan yang terdiri daripada perusahaan kecil dan sederhana Bumi Putera, termasuk dari kalangan veteran ATM sendiri yang sememangnya ramai yang terlibat di dalam industri pertahanan di dalam negara. Melalui maklum balas yang saya terima, sebenarnya sudah wujud mekanisme sedia ada di peringkat Kementerian Pertahanan untuk melihat aspek pembangunan industri pertahanan tempatan dengan penubuhan Majlis Industri Pertahanan Malaysia yang dipengusikan oleh KSU Kementerian Pertahanan. Majlis ini sepatutnya berperanan menjaga kepentingan pemain industri pertahanan tempatan. Namun malangnya majlis ini tidak aktif dan ini menyebabkan timbul perasaan kecewa dari kalangan pemain-pemain industri tempatan yang tidak dapat menyampaikan pandangan dan cadangan yang bernas kepada pimpinan kementerian untuk menaikkan lagi pertumbuhan industri pertahanan
tempatan. Persoalan saya, adakah Majlis Industri Pertahanan Malaysia ini masih aktif dan apakah cara dan kaedah supaya pihak Kementerian Pertahanan untuk membuka peluang kepada pemain-pemain industri pertahanan mengukuhkan pandangan, permasalahan dan cadangan terbanas supaya kepentingan pembangunan industri pertahanan tempatan sentiasa terpelihara dan dikembangkan lagi. Kementerian tidak harus mengambil jalan mudah dengan membeli terus aset-aset pertahanan dari luar dengan mengenepikan keupayaan vendor-vendor tempatan. Suka saya di sini mencadangkan bagi isu-isu perolehan aset pertahanan supaya kerajaan menubuhkan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen bagi menilai aspek dan pemilihan aset pertahanan untuk ATM. Ini bagi membolehkan aspek pemilihan aset pertahanan dibuat secara telus bagi mengelakkan masalah ketirisan dari terus berlaku sebagaimana yang dialami oleh projek LCS. Dengan tertubuhnya jawatan kuasa pilihan khas Parlimen yang turut dianggotai oleh barisan ahli Parlimen dari pembangkang dan juga kerajaan, ia akan memastikan Kementerian Pertahanan lebih berhati-hati dalam aspek penilaian dan penganugerahan kontrak kepada syarikat terpilih, terutamanya bagi kontrak yang bernilai bilion ringgit. Isu veteran ATM. Selain daripada isu perolehan baru aset pertahanan, saya juga ingin menarik perhatian Dewan terhadap pengumuman yang dibuat oleh Amat Berhormat Tambun mengenai pelaksanaan program baharu pada tahun 2023 supaya tanah-tanah MINDEF yang terbiar untuk dilaksanakan projek pertanian birian jagung yang domestik sekaligus memberikan peluang kerjaya kepada veteran ATM. LTAT menyediakan hanya 70 ekar tanah perladangan untuk projek ini. Pada pandangan saya, pelaksanaan program ini tidak meyakinkan golongan veteran ATM kerana tidak semuanya veteran berminat untuk menjadi petani. Persoalan saya, adakah telah disanakan kajian menyeluruh sebelum ini oleh pihak kementerian atau LTAT, Lembaga Tabur Angkatan Tentera, mengenai viability projek dengan izin? Atau adalah cadangan ini hanya dilontar secara top-down approach dengan izin daripada pejabat Perdana Menteri sendiri? Seharusnya program-program pembangunan kerjaya untuk veteran ATM haruslah bersifat lebih mendempani cabaran ekonomi semasa dan perlu bersifat lestari. Adalah lebih baik sekiranya pihak kementerian atau LTAT memilih untuk memperkasakan Perbadanan Hak Ehwal bekas veteran bekas Angkatan Tentera atau dikenali dengan Perhebat bagi menyediakan tenaga kerja pakar untuk melatih veteran ATM bagi reskilling dan upskilling mereka untuk pasaran pekerjaan lebih kompetitif daripada perbelanjaan dibuat dengan membuka ladang jagung menggunakan modal projek daripada LTAT. Saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini mengenai peranan Perhebat bagi membentuk dan melatih anggota tentera yang perlu melalui tempoh peralihan bagi menyediakan mereka di dalam pasaran kerja selepas pencen. Pada khidmat saya, apabila kita bercakap mengenai usaha untuk membantu golongan veteran dan menyediakan mereka dalam pasaran kerja yang lebih kompetitif, Perhebat harus diperkasakan lagi dengan pindaan peruntukan yang lebih besar. Ini kerana pemilihan peruntukan secara geran tahunan tidak menjamin kelangsungan program latihan di bawah Perhebat yang kekal menerima peserta latihan dari kalangan anggota tentera yang bakal bersara dan jumlah peserta latihan ini bertambah setiap tahun. Untuk pengetahuan, Majlis Veteran Kebangsaan merupakan satu badan yang ditubuhkan berdasarkan Akta Veteran 2012. Fungsi majlis adalah menyelar segala masalah kebajikan dan kepentingan veteran. Pengurusi Majlis Veteran Kebangsaan adalah YB, Menteri Pertahanan. Sebahagian AJK-nya adalah semua Presiden Persatuan Veteran ATM 3 cabang darat, laut dan udara. Saya berharap sangat agar Persatuan Majlis Veteran Kebangsaan dapat menyelesaikan cadangan isu-isu veteran seperti tuntutan pelarasan pencen bagi veteran yang terlibat sebelum 2013, imbuhan bagi veteran yang tidak berpencen, pengampunan bagi bekas tentera yang telah selesai menjalani hukuman agar mereka dapat kemudahan kebajikan sebagai seorang veteran, permohonan tanah pertanian secara berkelompok dari kerajaan negeri. Bagi memantapkan pengurusan majlis,
Semasa YB Semberong menjadi Menteri Pertahanan telah mengesyorkan Menteri Kewangan dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dilantik sebagai ahli tetap Majlis Veteran Kebangsaan agar pihak berkenaan memahami secara lebih mendalam isu serta keperluan dan perancangan Kementerian Pertahanan berkaitan veteran. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada YB Teluk Intan, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan yang telah mengumumkan kenaikan allowance khas kepada pasukan bomber sukarela daripada 1,500 kepada 3,000 pada tahun ini. Syabas, Menteri. Isu tempatan. Untuk makluman, di kawasan saya ada sebuah pejabat Angkatan Pertahanan Malaysia daerah Manjung sedia ada yang telah mendapat arahan untuk berpindah keluar ke lokasi bangunan pendapat semara yang mana lokasinya tidak bersesuaian. Termasuk sebuah pejabat cawangannya juga memerlukan perhatian kementerian di mana terlalu sempit dan kecil. Saya mohon perancangan kementerian bagi bangunan baru kekal untuk APM daerah Manjung. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih, Lumut. Saya jemput Batang Sadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya mewakili seluruh warga Parlimen Batang Sadung untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Pelanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 24 Februari yang lepas. Saya akan menyentuh beberapa perkara fokus yang berkaitan dengan pembangunan kawasan Batang Sadung untuk diberi perhatian oleh kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, pelbagai respon daripada rakyat berkaitan bajet ini telah disuarakan. Ada respon bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Namun begitu, saya tetap yakin bahawa agihan peruntukan bajet kali ini berjumlah 388 bilion akan memberikan impak positif kepada rakyat Malaysia, khususnya di Sarawak. Tuan Yang di-Pertua, menyegerakan projek prasarana rakyat dengan menubuhkan pasukan khas mempercepatkan projek pembaikan bangunan klinik dan sekolah daif dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion yang mana akan memberi impak positif kepada Sarawak dan Sabah. Di Batang Sadung terdapat sebuah hospital dan 3 buah klinik kesihatan yang memerlukan dan wajar mendapat perhatian segera dari pihak kerajaan. Hospital Simunjan memerlukan pembinaan blok baru adalah kerana isu keselamatan pesakit dan kaki tangan yang timbul akibat tanah mendap yang menyebabkan bangunan wad pediatrik dan wad wanita mengalami keretakan dan terpaksa dikosongkan. Jadi hal ini mengakibatkan ruang yang sedia ada menjadi sempit dan tidak kondusif kerana mereka ini telah berpindah ke kawasan yang sedia ada. Kuarter sedia ada juga berada dalam keadaan usang dan memerlukan penggantian. Saya difahamkan KKM mempunyai perancangan untuk membina blok tambahan dalam rolling plan keempat RMK ke-12. Saya mohon projek ini disegerakan dan menjadi keutamaan pihak kementerian. Nombor 2 ialah klinik kesihatan Semera telah ditutup tahun lepas. Kita mohon agar tindakan segera untuk menyediakan tempat operasi sementara iaitu kontena sementara menunggu klinik baru siap. Saya dimaklumkan bahawa tender telah dikeluarkan pada tahun lepas tapi dekat tapak belum ada apa-apa pelaksanaan untuk kontena sementara itu dilakukan. Ketiga ialah klinik jemukan bagi menggantikan bangunan kayu yang telah usang, bangunan yang rosak dan tidak ekonomik untuk dibaiki. Dan keempat, kita juga mohon untuk menaik taraf klinik kesihatan di Sadung Jaya bagi menampung 12,000 populasi di sekitar kawasan. Saya juga ingin mencadangkan supaya kembalikan semula klinik
Satu Malaysia atau penjenamaan semula kepada klinik ramah, tidak kisah apa-apa nama, tapi ianya fokus untuk memberikan perkhidmatan konsultansi kesihatan khususnya kepada penduduk di kawasan pedalaman. Sekurang-kurangnya apabila ada simptom sakit yang tidak kritikal, mereka mampu ke klinik tersebut daripada terus pergi ke hospital yang agak jauh daripada kawasan mereka. Tuan Yang di-Pertua, untuk menyegerakan projek prasarana rakyat, saya menyokong penuh ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan apa guna jadi kerajaan sekiranya tidak menjadi pemudah cara kepada isu projek yang lambat siap dek kerana tata cara ataupun prosedur. Di kawasan Batang Sadong, senarai sekolah daif yang perlukan pemerhatian serius dari segi keselamatan yang berada di skala 6 dan 7, antaranya saya sebut di sini Sekolah Kebangsaan Lubuk Buntin, Sekolah Kebangsaan Sungai Apin, Sekolah Temyang, Sekolah Sageng, Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong, di mana sekolah ini telah wujud lebih daripada 30 tahun tetapi dewan terbuka ataupun dewan tertutup memang tidak ada langsung. Dan seterusnya yang berada di skala 5 ialah Sekolah Kebangsaan Haji Bujang Rangawan Putin. Kita mohon Kementerian Pendidikan untuk memperuntukkan bajet tersebut melibatkan projek-projek yang saya sebutkan tadi. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan jalan luar bandar, projek yang diberi nama membina jalan berturap sepanjang 2.6 km, bukan 26, 2.6 km, dan sebuah jambatan konkret di Lubuk Bunting, Lubuk Punggol, Benat, Pekan Gedong di bahagian Semerahan, Sarawak, telah diluluskan pada tahun 2020 di bawah Rolling Plan keempat RMK 11. Projek ini adalah untuk memberikan kemudahan jalan perhubungan kepada petani yang kebanyakannya dari kawasan Gedong ke kawasan skim pertanian padi. Kita mohon agar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menyegerakan pelaksanaan projek ini di mana kelewatan pelaksanaan projek akan meningkatkan kos pembinaan. Dengan meningkatnya kos bahan dan juga petani akan menghadapi masalah untuk mengangkut hasil pertanian padi. Dan juga kita mohon dana projek untuk sambungan tebatan tebingan sungai di kawasan Kampung Lalang Mayak Gedong dengan anggaran dalam kos 20 juta untuk menahan hakisan tebingan kampung tersebut. Tuan Yang di-Pertua, perhatian serius harus diberikan terhadap isu capaian internet dan komunikasi di luar bandar Sarawak seperti di kawasan pesisir pantai Batang Sadong yang kritikal. Akses kepada internet ini sudah menjadi keperluan asas dalam kehidupan dan sangat penting bagi memastikan rakyat tidak ketinggalan daripada program ekonomi digital. Terima kasih kepada MC-MC yang menyediakan kaunter untuk ahli-ahli parlimen bertanya tentang isu yang berbangkit. Saya mohon pihak Kementerian Komunikasi dan Digital dapat menyediakan peruntukan bajet yang lebih tinggi bagi pelaksanaan program jendela dalam fasa seterusnya di Sarawak, terutama kawasan Parlimen Batang Sadong dan pembinaan lebih banyak menara-menara baru bagi kawasan yang masih kurang ataupun tiada liputan mobile broadband 4G. Dan juga diharap pihak KKD menyegerakan pelaksanaan projek fiber optik POP bagi meliputi kesemua sekolah-sekolah di kawasan Parlimen Batang Sadong. Tuan Yang di-Pertua, bagi membantu meringankan beban rakyat, inisiatif Jualan Rahmah yang menawarkan barangan asas dengan harga 30% lebih murah berbanding pasaran adalah sesuatu yang baik. Penyediaan 100 juta di setiap kawasan parlimen bagi menjayakan program ini perlu dilaksanakan dengan telus dan sampai terus kepada rakyat. Peruntukan dana pembiayaan perniagaan wanita sebanyak 235 juta juga turut tidak dilupakan bagi memperkasa wanita dalam bidang perniagaan, khususnya yang terlibat dalam perniagaan industri kecil dan sederhana di Sarawak. Sebagai contoh, pemberian grant modal dapat membantu usahawan wanita untuk membeli peralatan dan bahan mentah untuk perniagaan mereka.
Perusahaan sosial ini amat penting untuk mengurangkan kemiskinan tegar, terutama sekali di kawasan luar bandar. Dipohon kementerian yang terlibat mengambil langkah segera dan mekanisme yang komprehensif bagi merealisasikan peruntukan bajet ini berhasil. Selain itu, di Sarawak termasuk di kawasan Batang Sadong mempunyai projek-projek penanaman kelapa sawit di bawah pengurusan Felcra yang berjumlah hampir 13,000 hektar yang melibatkan hampir 9,000 peserta. Projek ini dinamakan Ladang Rakyat di mana 90% keuntungan sepatutnya diberikan kepada rakyat dan Ladang Sejahtera di mana 100% keuntungan diberikan kepada rakyat melalui peruntukan daripada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah adalah suatu inisiatif yang baik. Tetapi isu yang sentiasa dibangkitkan ialah pulangan dividen yang rendah. Sebagai contoh, tahun 2022, purata setahun adalah 5,000 ke 13,000 kepada setiap peserta. Ada juga ladang-ladang lama yang tidak beroperasi dan terbiar. Bahkan ada yang gagal melaksanakan tanggungjawab sosial korporat. Batang Sadong mohon Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bertindak untuk melihat semula polisi dan operasi FEKRA ke atas semua projek di Sarawak, terutama sekali dari segi kos pengurusan dan pengeluaran untuk meningkatkan taraf ekonomi peserta yang terlibat yang melibatkan masyarakat kampung. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas peruntukan peningkatan bajet yang telah diberikan kepada Sarawak. Saya minta masa 2 minit Yang di-Pertua. 20 minit. 2 minit. 2 minit saja. Terima kasih. Iaitu sebanyak 5.6 bilion berbanding 4.4 bilion tahun 2020. Tambahan lagi, kini Sarawak telah menerima 300 juta berbanding sebelum ini hanya 32 juta di bawah perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan. Ini menggambarkan kerajaan GPS berjaya meyakinkan kerajaan Persekutuan untuk peruntukan yang lebih baik. Saya amat kesal dengan kenyataan YB Stampin dalam Dewan Yang Mulia ini mengatakan GPS adalah oportunis dan gagal memperjuangkan hak Sarawak. Yang di-Pertua, saya meminta supaya YB Stampin memohon maaf kepada seluruh rakyat Sarawak, Presiden GPS dan seluruh wakil rakyat GPS dalam Dewan Yang Mulia ini. Perpaduan kita harus disuburi untuk mempertahankan keutuhan kerajaan perpaduan ini. Akhir kata, besar harapan saya supaya isu-isu berkaitan yang dinyatakan diberi perhatian segera. Agihan bajet yang diperuntukkan perlu sampai terus kepada rakyat untuk menikmatinya. Dengan ini, Batang Sadong mohon untuk menyokong pembentangan Belanjawan 2023. Sekian, terima kasih. Terima kasih Batang Sadong. Sekarang saya jemput Wabi Baling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mohon Datuk Yang di-Pertua, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala saya diberi kesempatan untuk sama-sama membahas mengenai belanjawan pada tahun ini. Saya juga mengucap takziah kepada rakan-rakan kita yang ditimpa musibah banjir di negeri Johor Darul Ta'zim, dan kita doakan mudah-mudahan mereka tabah dan sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun yang telah menyediakan sebuah belanjawan untuk negara. Saya berharap belanjawan pada tahun ini mampu membantu golongan-golongan miskin yang rata-ratanya adalah golongan B40, terutama sekali di kawasan Baling dan negeri Kedah. Walaupun ramai yang menyambut pembentangan ini dengan rasa sayu dan sedih. Tuan Yang di-Pertua,
saya hanya mengambil untuk mengutarakan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan saya, iaitu kawasan Baling. Asas hasil negara masih sama. Namun belanjawan pada tahun ini dilihat tidak banyak membantu golongan penoreh getah. Harga getah mesti rendah dan tidak mampu untuk menaik taraf hidup golongan penoreh yang rata-ratanya adalah orang kampung yang berada di luar bandar dan pendalaman. Penderitaan golongan ini seharusnya diutamakan oleh kerajaan untuk meningkat nilai harga yang dipohon sebelum ini, iaitu harga lantai sebanyak RM3 sekilogram. Tuan Di Pertua, saya ingin mengimbas kembali peristiwa demonstrasi yang berlaku di Baling pada 19 hari bulan 11 tahun 1974, di mana rakyat Baling keluar beramai-ramai untuk menyatakan tentang kehidupan mereka yang begitu dhaif dan sempit. Demonstrasi yang pertama ialah pada 19/11/74 dan kemuncaknya adalah 1 hari bulan Disember 1974. Pada masa itu, Yang Amat Berhormat Tambun juga bersama-sama memperjuangkan untuk harga getah dinaikkan. Harga pada masa itu dia tak pakai kilo lagi, dia pakai kati. Satu kati 15 sen, 15 duit. Sedangkan ikan tamban masin harga 60 sen. Jadi mana kalau nak dapat satu kati harga ikan, kena ada 4 kati getah. Ada di kalangan rakyat Baling yang makan ubi kayu, masuk ke bukit, cari gadung dan sebagainya. Tapi alhamdulillah pada masa itu almarhum Tun Abdul Razak yang menjadi Perdana Menteri telah mengarahkan Datuk Musa Hitam untuk turun ke Baling menyantuni penduduk Baling di atas masalah yang mereka hadapi. Alhamdulillah, selepas sehari, maka kerajaan telah mengumumkan harga getah dinaikkan serta-merta. Jadi rakyat Baling berasa lega dengan apa yang telah diusahakan oleh Yang Amat Berhormat almarhum Tun Abdul Razak. Jadi pada tahun itu bersama-sama ialah Yang Berhormat Tambun. Jadi takkanlah kali ini Tambun tak boleh bagi lebih daripada RM2.07. Lagi 3 kupang lah. Sebab kalau kita tengok harga sekarang RM2.70 1 kilo. Kalau dibahagikan 2 dengan tuan punya kebun, dia hanya dapat RM1.35 sahaja. Kalau dia menoreh dapat 30 kilo satu hari, mana dia hanya dapat 1 minggu, 1 hari RM40.50, dan dia hanya dapat 1 bulan RM648. RM648 ini apa yang boleh dibuat oleh seorang penoreh. Saya didatangi oleh seorang penoreh. Dia menceritakan bahawa
dia mempunyai 4 orang anak. Jadi satu hari RM3 anak yang belajar. Makna dia terpaksa keluar RM12 sehari. Kalau RM12 darab dengan 5, jadi dia tidak mampu. Dia kata dia bagi anak dia 2 orang. Hari Isnin, Selasa, Rabu, 2 orang pergi mengaji. 2 orang lagi rehat. Dan Rabu dan Khamis, 2 orang lagi pergi mengaji, yang hak 3 lagi direhatkan. Dan dia cerita bahawa dia keluar ke bandar, keluar ke pekan untuk membeli makanan. Dia kata dia cari di mana tempat ikan dan sayur yang paling murah. Keadaan dan suasana ini, kalau nak bandingkan dengan 74, sekarang lebih teruk daripada tahun 74. Jadi apalah salahnya kerajaan menimbang semula harga getah yang telah dinaikkan sebanyak 20 sen. 20 sen dibahagikan dengan 2, penoreh hanya boleh 10 sen sahaja. Tuan dan Pertua, peristiwa baling berlaku 19 hari bulan 11 tahun 74. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang bersejarah. Selepas 11 tahun, peristiwa Memali berlaku juga pada 19 hari bulan 11 tahun 85. Kemudian tahun 19 hari bulan 11 tahun 2022 cipta lagi sejarah, iaitu PN menang di Balin dengan majoriti yang kita tak sangka-sangka. Apa pula nak berlaku pada 19 hari bulan 11 tahun 2023? Tuan Jadi Pertua, yang kedua yang saya ingin bangkitkan ialah berlakunya banjir pada tahun lepas memberi kesan yang begitu banyak dari segi harta, benda, nyawa dan sebagainya. Banyak jambatan atau titi-titi yang runtuh sampai hari ini pun masih belum dibaiki. Ada 17 jambatan, 17 titi yang runtuh. Yang paling besar kali ialah titi di Padang Cina, Kampung Padang Cina, yang menjadi laluan utama. Ini runtuh sebelum daripada banjir itu. Jadi saya harap kerajaan perlu mengambil tindakan segera. Kerana ada di kalangan rakyat Baling yang tebang pokok nyo, pokok kelapa, usung bawa pergi buat titi sementara untuk mereka lalu untuk kerja dan anak-anak ke sekolah. Amat menyedihkan. Dan yang seterusnya ialah Baling, minta lebih sikit lah. Baling mempunyai seluas 1,530 km persegi. Jumlah penduduknya 156,000. Balai bomba hanya ada 1. Kalau nak dikira daripada Tanjung Pari sampai ke Sedim, hampir boleh jamak sembahyang. Balai polis ada 1. Bila berlaku musibah, kebakaran, banjir, anggota bukan balai polis, balai bomba. Jadi anggota menghadapi masalah yang cukup banyak. Jadi kadang-kadang kebakaran tak dapat diselamatkan. Oleh itu, saya memohon kepada kerajaan supaya menambahkan 1 lagi balai bomba di Baling untuk tugas-tugas yang dihadapi oleh pegawai-pegawai bomba. Dan yang 3 ialah balai polis
Balai Polis Bali okey, tapi Balai Polis Mukim, saya rasa Balai Polis Kupang tu dibina sejak merdeka lagi. Sampailah saya pergi ziarah tengok tempat mereka duk bertugas begitu sempit dan tak ada ruang untuk mereka berehat dan sebagainya. Jadi kementerian perlu mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk meningkatkan khidmat anggota polis yang bekerja begitu baik, terpaksa menggadaikan masa dan nyawa mereka demi kepentingan negara. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jemput Selangau. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi Selangau peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar Rang Undang-Undang Pembekalan 2023. Terutama sekali saya ingin mengucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan yang telah membentangkan bajet medani yang menyeluruh dan memfokus people-centric dengan izin mengutamakan keselesaan rakyat dan good governance untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran serta keinginan mengatasi masalah kos sara hidup yang kian meningkat. Datuk Yang di-Pertua, bagi penduduk wilayah Sarawak, peruntukan pembangunan sebanyak 5.6 bilion adalah insignifikan dengan izin kerana jumlah yang tersebut tidak ada bezanya dengan jumlah yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun disebabkan oleh peredaran zaman, kos pelaksanaan yang meningkat, harga barang yang semakin mahal, maka peruntukan yang diberikan bukanlah jumlah yang diharapkan oleh penduduk di wilayah Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, dengan peruntukan hanya sebanyak 5.6 bilion, pembangunan pelaksanaan projek-projek bertemakan kemudahan asas dan program-program meningkatkan sosioekonomi dan taraf hidup masyarakat di kawasan luar bandar akan terbantut atau lambat dilaksanakan. Ini bermakna kita tidak akan dapat merapatkan perbezaan jurang pembangunan di antara luar bandar dengan bandar dan di antara Sarawak dan Semenanjung. Justru itu, jurang tersebut akan menjadi lebih luas dan ini amat memerlukan perhatian yang serius. Maka year in and year out kita akan bercerita benda yang sama, masalah yang sama, isu yang sama. Datuk Yang di-Pertua, di Sarawak dan khususnya di Selangau, terdapat kumpulan etnik minoriti seperti Dayak Iban, orang Ulu kaum Punan di Kakus, orang Ulu kaum Kenyah di Long Biak, orang Ulu kaum Beketan di Anap, dan kaum-kaum lain yang dambakan pembangunan infrastruktur, khasnya sistem jalan raya yang baik bagi menghubungkan kawasan mereka dengan masyarakat luar. Jalan raya yang diperlukan oleh mereka walaupun tidak semestinya diturap, tidak semestinya grade A dengan izin, gravel road pun sudah memadai. Sebagai wakil rakyat kepada kumpulan-kumpulan etnik minoriti ini, saya merayu agar keluh kesah mereka diberi perhatian sewajarnya kerana mereka juga berhak untuk menikmati kemudahan asas dan pembangunan yang sama seperti penduduk lain di negara yang tercinta ini. Datuk Yang di-Pertua, sehubungan itu, projek jalan raya Ulu Mukah dan Sangan Merit di Parlimen Selangau yang pernah diumumkan beberapa tahun yang lalu harus dimulakan dengan segera. Selain itu, Jalan Sekuau Ulu Oyak Pakoh juga perlu dirancang dengan teliti agar kawasan Ulu Oyak Pakoh yang seluas 40,000 hektar yang masih dalam keadaan hutan rimba dan berpotensi untuk dibangun dan diusahakan dapat mendatangkan hasil. Kawasan yang disebutkan amat berpotensi untuk dibangun memandangkan kawasan yang akan dilalui Jalan Ulu Mukah, Sangan Merit dan Ulu Oyak Pakoh adalah nadi kepada
Parlimen Selangor yang merangkumi 1/3 keseluruhan jumlah rumah panjang atau penduduk Parlimen Selangor. Begitu juga dengan skim penempatan semula RASCOM Sekuau yang menempatkan penduduk yang berasal dari Ulu Oyak dan Pakuh yang dipindahkan dan ditempatkan semula di kawasan baru iaitu di Sekuau pada tahun 70-an oleh kerajaan berikutan dengan isu security akibat ancaman komunis. Kerajaan harus membuka kawasan asal mereka dan menyediakan infrastruktur supaya mereka boleh balik semula ke kawasan asal dan seterusnya mengusahakan tanah-tanah yang lama ditinggalkan dan terbiar semenjak tahun 1970-an. Ini adalah two-pronged strategi dengan izin yang memberikan peluang kepada penduduk Sekuau untuk hidup dengan lebih selesa dan tidak sesak sambil dapat membangun atau mengusahakan tanah mereka. Datuk Yang di-Pertua, kegagalan kerajaan melaksanakan projek-projek rakyat yang telah diumumkan seperti loji air Setapang dan Jalan Ulu Mukah 7 tahun yang lalu amatlah menyedihkan. Kini rakyat mempunyai harapan yang menggunung agar kerajaan perpaduan medani ini dapat memulakan projek-projek berimpak tinggi tersebut tanpa berlengah-lengah lagi. Datuk Yang di-Pertua, disebabkan ketiadaan jalan raya di Ulu Mukah, maka penduduk-penduduk dari 36 buah rumah panjang terpaksa menggunakan perahu panjang dengan enjin bot melalui jeram di hulu Sungai Mukah dan mengambil masa sekurang-kurangnya 8 jam untuk sampai di Pekan Selangor untuk urusan kerajaan, ke klinik atau menjual hasil tanam-tanaman. Datuk Yang di-Pertua, jembatan-jembatan balak yang dibina oleh syarikat konsesi balak juga semakin hari semakin reput dan tidak lagi diselenggara oleh syarikat balak dan perlu diganti dengan jembatan konkrit atau mild steel dengan izin, dan sebanyak 12 buah jembatan di Parlimen Selangor yang perlu diganti atau dibaiki. Sehubungan itu dianggarkan sebanyak 25 juta diperlukan untuk memperbaiki semua jembatan di Selangor. Skop kerja tidak besar tetapi amat diperlukan oleh masyarakat luar bandar untuk berhubung dengan dunia luar. Datuk Yang di-Pertua, besarlah harapan masyarakat Dayak di Sarawak sekiranya Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan dan Kerajaan Perpaduan Medani mempertimbangkan agar bantuan khas diberi atau disalurkan kepada masyarakat Dayak agar mereka dapat memajukan diri. Yang pertama, bantuan kewangan untuk peniaga, pengusaha, kontraktor dan petani moden. Yang kedua, menambahkan peruntukan atau grant kepada Sarawak Housing Development Corporation atau HDC untuk memberi pinjaman pembinaan rumah panjang baru atau memperbaiki rumah panjang yang sedia ada untuk decent dwelling dengan izin. Yang ketiga, memberi grant khas kepada Kerajaan Sarawak untuk mengukur tanah adat Bumi Putra atau NCR agar hak miliknya dapat dikeluarkan. Yang keempat, bantuan untuk para pelajar yang hendak melanjutkan pelajaran ke IPTA, IPTS di Semenanjung Malaysia. Dan yang kelima, bantuan kewangan kepada sekolah membalik atau mission school di Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, untuk isu klinik daif dan kesihatan awam, Hospital Tatau mengalami masalah seperti kekurangan katil, kaki tangan dan fasiliti-fasiliti lain. Hospital Tatau perlu diperbesarkan lagi untuk menampung pertambahan penduduk di Tatau seramai 31,000 orang. Selain daripada itu, saya memohon agar kerajaan mempertimbangkan untuk meluluskan cawangan atau kios bank seperti BSN, Agrobank atau Bank Rakyat demi keselesaan rakyat Tatau. Walaupun kita ada penduduk 31,000 orang di Tatau, tak ada satu cawangan pun bank yang ada. Kita terpaksa pergi ke Bintulu yang mengambil masa 1 jam untuk travelling dan kos untuk pergi adalah tinggi. Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh dan seterusnya memohon untuk memperkasakan program pendigitalan pengajaran dan pembelajaran melalui
televisyen pintar Smart TV di sekolah-sekolah di Parlimen Selangau. Kita sedia maklum bahawa proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat bergantung sepenuhnya kepada talian internet, khususnya sekolah-sekolah di kawasan pedalaman. Justru saya ingin memohon untuk mengadakan pelaksanaan projek pendigitalan pengajaran dan pembelajaran dengan menyediakan sekurang-kurangnya 200 buah Smart TV di Parlimen Selangau. Selain dari mengharapkan peruntukan yang lebih baik, kita juga amat mengharapkan agar projek delivery dengan izin sentiasa diutamakan. Lazimnya kerana birokrasi dan dalam melaksanakan sesuatu projek sering menjadi hambatan dalam projek delivery ini, baik yang berkaitan dengan kerajaan negeri atau persekutuan. Maka kita ingin mengingatkan semua pihak yang bertanggungjawab, baik kaki tangan kerajaan ataupun pihak pelaksana dan kontraktor, hendaklah mengambil iktibar untuk daripada rungutan rakyat tentang kelewatan sesuatu projek untuk disiapkan. Janganlah nanti kita juga akan dicop sebagai semua sama saja, tak buat kerja. Akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, saya sebagai wakil rakyat Selangau amat berharap agar Kerajaan Perpaduan Madani dapat mempertimbangkan permintaan-permintaan tersebut yang amat diperlukan oleh rakyat Sarawak dan Selangau khasnya, dengan menambahkan peruntukan yang lebih menasabah bagi wilayah Sarawak dan tidak sekadar 5.6 bilion itu sahaja. Tidaklah seperti yang didakwa oleh rakan saya dari Stampin, bahawa kami senyap saja kerana bagi kami peruntukan tersebut memang tidak mencukupi dan harus ditambah. Sebagai ahli Dewan Rakyat dari Sarawak, saya mengusulkan agar Stampin menyokong usul peruntukan Sarawak ditambah dan tidak meragui keikhlasan GPS dalam membentuk Kerajaan Perpaduan Madani. Sekian, terima kasih. Terima kasih Selangau. Sekarang saya jemput Beluran. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya melihat hari ini Datuk di-Pertua cuma dengan lanang bergilir ganti 2 orang kerja. saja. Ya, Siap, jadi saya rasa cadangan 2 tahun yang lalu untuk menambah satu lagi timbalan speaker untuk Dewan Rakyat perlu dipesu oleh Yang Berhormat InsyaAllah. Datuk Speaker. Saya pernah duduk sana, memang betul 2 timbalan speaker tidak mencukupi untuk Dewan Rakyat dan boleh ditambah. Mohon. Dan yang tambahan itu mesti datang daripada blok pembangkang. InsyaAllah. Ya. Semalam dikatakan genap 100 hari kerajaan Tambun. Semalam kah? 2 hari lalu. Dan kalau kita lihat banyak penulisan oleh akhbar-akhbar tempatan yang menulis tentang 100 hari kerajaan Tambun. FMT umpamanya menulis tentang hits and misses kerajaan Tambun. Melemel menulis tentang what the Anwar administration got right and what it has not. Banyak penulisan-tulisan 2 hari dan semalam. Saya sempat membaca beberapa penulisan itu, tapi saya tidak bermaksud untuk mengulas penulisan, tetapi cuma terpanggil untuk melihat perbahasan di Dewan ini, terutama menjelang 100 hari ini, perbahasan antara ahli-ahli Parlimen Sarawak, termasuk Selangau yang terakhir tadi, terhadap ucapan Stampin. Ucapan Stampin, Serian, Betong, Sri Aman, Selangau, berucap tentang Stampin. Rasa tidak puas hati tentang Stampin. Jadi nampak sedikit keberhantaman antara ahli-ahli GPS dengan blok kerajaan. Baru 100 hari yang di-Pertua. Rupanya sudah ada bibit-bibit berhantaman antara satu dengan yang lain. Tak tahulah dikatakan unity government, perpaduan, tapi nampak bibit. Rupanya tak semua bunga ros dekat sana. Ada bunga tahi ayam juga. Jadi baru 100 hari dah berhantaman. Saya cuma nasihatkan ahli-ahli Parlimen GPS, kalau tak puas hati, tak senang duduk dekat sana, banyak kursi blok sini boleh join. Kami di sini boleh duduk satu bantal, tidur satu bantal dan mimpi yang sama, Datuk Yang Pertua. Di sini tiada rasa sakit jantung, tidak perlu gunakan 10 minit untuk berbahas dan
bersindir-sindir antara satu dengan yang lain. Itu beza di blok sini. Bukan batu ronsen, Bukan. Jadi berarti kerajaan marriage of convenience ini, dia boleh mengundang pelbagai konflik yang boleh menyebabkan ahli-ahli parlimen sebelah sana sakit hati dan sakit jantung. Yang itu boleh diakan. Join kami di sini. Speaker boleh duduk sana lah, tak apa. Belanjawan 2023 tentu sekali amat ditunggu-tunggu, Datuk Yang Pertua. Apatah lagi peluang untuk kerajaan di bawah pimpinan Tambun yang seorang yang melaungkan reformasi hampir 30 dekad. Untuk membuktikan melalui belanjawan ini satu komitmen untuk melunaskan janji manifesto parti ketika dalam kerajaan pada ketika ini. Tetapi ternyata bukan saja tidak menunaikan banyak janji manifesto, tetapi banyak permintaan dan harapan terutama untuk mengurangkan kos sara hidup tidak terjawab. Kita tahu ada Rahmah, ada nasi lemak vending machine, dan kita harapkan agar Rahmah, Minu Rahmah dan vending machine nasi lemak ini dapat mengurus masalah kos sara hidup yang sedang dialami oleh rakyat pada ketika ini. Pensyarah daripada UUM, Dr. Sun Jan berkata, bajet yang lebih besar adalah mengkhawatirkan. Beliau berkata hutang negara dijangka akan mencecah 60% daripada KDNK dan berharap supaya keadaan hutang seperti di Sri Lanka tidak akan berlaku di Malaysia. Itu menurut pensyarah daripada UUM. Jangan lupa bahawa terdapat banyak keluhan golongan M40 sama ada di sektor awam ataupun sektor swasta yang sedang terbeban dan dihimpit dengan kos sara hidup yang tinggi serta dihambat komitmen bulanan yang semakin meningkat. Apatah lagi mereka terbeban disebabkan oleh kenaikan kadar dasar semalaman ataupun OPR. Ini yang menyebabkan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX menyatakan rasa kecewa apabila bajet 2023 dilihat tidak mampu menyelesaikan tekanan kos sara hidup yang dihadapi oleh penjawat awam dan tiada komitmen yang disuarakan oleh kerajaan untuk menilai semula sistem saraan baru perkhidmatan awam. Belanjawan ini banyak memberi fokus kepada quick wins yang berjangka pendek, tetapi rancangan jangka pertengahan dan jangka panjang untuk tangani isu ekonomi secara menyeluruh termasuk dalam aspek pengagihan pendapatan maupun isu perlindungan sosial. Ini rata-rata komen dan maklum balas oleh pakar-pakar ekonomi di luar sana. Malah belanjawan 2023 yang menurunkan sasaran defisit kepada 5% tetapi menaikkan perbelanjaan pembangunan kepada 97 bilion ringgit turut dianggap oleh setengah pakar ekonomi sebagai terlalu optimistik. Apapun Tuan Yang Di-Pertua, saya menyokong penuh iltizam kerajaan untuk menoktakan kemiskinan tegar tanpa mengira latar belakang kaum untuk keluar daripada belenggu kemiskinan melalui langkah yang lebih menyeluruh. Saya minta penjelasan apakah inisiatif secara terperinci bagaimana iltizam menoktakan kemiskinan tegar akan dapat dicapai selain inisiatif pendapatan rakyat IPR dengan peruntukan sebanyak 750 juta ringgit dan beberapa inisiatif lain seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Tambun. Ini penting kerana usaha menoktakan kemiskinan tegar memerlukan satu pendekatan yang komprehensif dan tidak boleh dilakukan secara piecemeal. Apatah lagi kalau matlamatnya supaya 130,000 individu miskin tegar dikeluarkan daripada belenggu kemiskinan dalam tahun 2023 ini juga. Pendekatan keseluruhan negara atau whole of nation approach diperlukan yang saya tidak lihat yang dinyatakan dalam belanjawan ini. Pendekatan perlu dari bawah ke atas, perlu mengenal pasti masalah setempat, local problems, membuat penyelesaian setempat, serta penyelesaian kemiskinan secara bersasar, bukannya one size fits all diguna pakai. Inisiatif yang diketengahkan perlulah dirangka secara holistik dan menyeluruh. Kerajaan sebelum ini, Datuk Yang Di-Pertua, dalam rangka program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia, BMTKM, untuk dilaksanakan selama 3 tahun dan 6 bulan di seluruh negara bermula April 2022 sehingga tahun 2024.
Sebanyak 1,000 lokaliti dikenal pasti bagi mencapai matlamat membasmi kemiskinan tegar pada tahun 2025 dengan peruntukan perbelanjaan pembangunan di bawah UPE Jabatan Perdana Menteri berjumlah 1.5 bilion ringgit. Ini kerajaan yang lalu. BMTKF TM bertujuan untuk mencapai sasaran kemiskinan tegar sifar pada tahun 2025 seperti yang telah digariskan dalam rancangan Malaysia ke-12. Dalam konteks menoktakan kemiskinan tegar, kerajaan sebelum ini telah merangka pelan yang komprehensif. Malah sudah dimulakan pelaksanaannya. Jadi, kenapa, program ini tidak diteruskan atau ditambah baik mana yang perlu kalau kerajaan serius dalam menangani isu kemiskinan tegar? Mengapa perlu reinvent the wheel tanpa pendekatan yang spesifik? Tentu pihak kami ingin tahu sejauh mana komitmen kerajaan untuk menoktakan kemiskinan tegar menjelang tahun 2023 ini. Seperti saya katakan dalam pencerahan saya dengan Larut, saya berharap agar kawasan Beluran sendiri jadikan antara kawasan tumpuan untuk mencapai hasrat ini. Apatah lagi Beluran merupakan antara dua daerah di Sabah yang mencatatkan insiden kemiskinan 2 digit, yaitu 12.1% seperti yang dianalisakan dalam rancangan Malaysia ke-11. Beluran juga di antara 10 lokaliti yang tak ada dikenal pasti di bawah fasa pertama program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia, BMTKM ini. Beluran termasuk yang di Pertua. Jadi saya harap agar hasrat dan iltizam untuk membasmi kemiskinan tegar akan melipat sertakan kawasan Parlimen Beluran. 45 saat. Ada beberapa perkara yang saya perlu highlight yang kerajaan perlu ambil. Antara perkara-perkara ini adalah merupakan perkara yang sering dibangkitkan oleh Tambun dan rakan-rakan sebelah sana ketika berada di sini. Jawatan kuasa pilihan kawangan perlu diwujudkan di parlimen kita. Ramai ahli parlimen melibat serta dalam perbahasan bajet. Tetapi apakah cadangan dan teguran ahli parlimen itu dapat diambil kira oleh kerajaan yang boleh merubah pembentangan bajet. Jadi kita perlu wujudkan satu jawatan kuasa pilihan kawangan, Standing Finance Committee di peringkat parlimen bagi memberi peluang kepada ahli-ahli parlimen menyuarakan pendapat sebelum bajet dibentangkan. Yang itu yang di-Pertua pun menyuarakan ketika duduk di sebelah sini. Peruntukan yang sama pada semua ahli parlimen. You have advocate this. Ahli-ahli parlimen di sana sentiasa bercakap tentang keperluan untuk mendapat peruntukan yang sama bagi semua ahli parlimen. BN dulu tak buat. Pasal BN rasakan bahawa mereka akan duduk di sana sepanjang hayat. Sebab itu bila ada cadangan daripada pembangkang, ia tidak buat. Tetapi kerajaan yang ada sekarang ini berasal daripada blok sini. You understand better bahawa peruntukan yang sama rata bagi semua parlimen diperlukan. Kerana duduk sana itu tidak kekal. Nanti besok duduk sebelah sini, ada peruntukan yang dijadikan satu instrumen undang-undang. Ini dibuat melalui peruntukan pindaan Perlembagaan Persekutuan ataupun peraturan mesyuarat untuk meletakkan satu instrumen yang kekal. Jadi kalau ada pertukaran kerajaan, peruntukan ahli parlimen itu kekal untuk dibagi serata bagi semua ahli parlimen. Kedudukan ketua pembangkang. Yang ini jadi disuarakan oleh blok yang berhormat ketika duduk sebelah sini, bahawa kedudukan ahli ketua pembangkang itu mesti dijadikan sebagai satu instrumen yang jelas. Jadi bukan saja kedudukannya sebagai senior minister, tetapi perks yang datang bersama dari segi ketersediaan, researcher, pegawai dan sebagainya. Seperti parlimen-parlimen Commonwealth yang lain yang meletakkan satu kedudukan yang sama taraf, yang penting bagi kedudukan ketua pembangkang. Yang itu antara beberapa perkara yang perlu diambil kira oleh kerajaan di bawah kepimpinan Tambun. Dan pelantikan ketimbalan speaker yang ketiga itu penting dan ianya harus datang daripada blok sini. Jadi speaker akan kekal, ada 2 timbalan speaker daripada kerajaan dan seorang timbalan speaker daripada blok sini akan mengharmonikan parlimen. Bila duduk sana, tuan-tuan yang Pertua, tidak ada cara dan kuasa untuk memberi advantage kepada mana-mana pihak. Jadi walaupun timbalan speaker ketiga dilantik daripada pembangkang, dia akan berfungsi sebagai timbalan speaker daripada kerajaan dan timbalan speaker the chair yang berlaku adil kepada semua ahli parlimen. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih, Beluran. Saya jemput Seputih.
Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ucapan berkenaan dalam perbahasan bajet ini. Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin sebutkan masalah pelancong asing di immigration di lapangan terbang kita. Pelancongan adalah satu industri yang sangat penting bagi kita untuk merancangkan ekonomi negara. Saya mengalu-alukan inisiatif Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya mewujudkan counter caste ataupun help desk bagi pelancong dari negara China di lapangan terbang antarabangsa kita. Pengujudan counter caste bagi pelancong dari negara China adalah amat perlu kerana sebelum ini terdapat banyak laporan yang negatif berkenaan dengan layanan buruk yang dihadapi oleh pelancong Cina di immigration di KLIA yang disebabkan oleh masalah miscommunication ataupun komunikasi. Kesemua berita dan tulisan dalam media sosial yang negatif ini memang telah menjejaskan usaha kerajaan untuk menarik kedatangan pelancong dari negara China dan malah pelabur asing ataupun pelabur dari negara China ke Malaysia. Datuk Yang Di-Pertua, saya pernah mendapat beberapa aduan daripada pelancong asing ke Malaysia yang dilarang masuk oleh immigration di KLIA dan malah dimasukkan dalam lock-up immigration. Di antara alasan yang diberi oleh pegawai immigration adalah pelawat asing tidak membawa wang tunai yang cukup dan mereka disyaki untuk masuk bekerja secara haram di Malaysia. Dalam beberapa aduan yang saya terima, pelawat-pelawat asing tersebut memang mempunyai kawan yang merupakan warga Malaysia yang menunggu mereka di KLIA yang sudi memberi penjelasan kepada pihak immigration. Tetapi pegawai immigration tidak layan rayuan warga Malaysia tersebut dan malah masukkan mereka ke lock-up immigration. Datuk Yang Di-Pertua, sekiranya immigration kita menghendaki pelawat asing membawa amount wang tunai tertentu bila mereka masuk ke Malaysia, maka maklumat tersebut haruslah dipaparkan di dalam laman web immigration ataupun di laman web agensi pelancongan, ataupun kita haruslah buat macam kita semua orang tahu bila mereka naik kapal terbang yang ke Malaysia, yang mana pramugari akan membuat pengumuman bahawa dadah adalah larang di Malaysia dan siapa yang membawa dadah masuk ke Malaysia, mereka akan dikantung sampai mati. Jadi kita selalu dengar announcement seperti ini dibuat dalam kapal terbang. Jadi ini haruslah juga sama juga bagi kita untuk paparkan maklumat ini. Saya faham mungkin ini adalah satu requirement bagi immigration kita, tapi ramai tidak tahu, termasuk warga Malaysia tidak tahu. Jadi masalah seperti ini berlaku. Dan kalau kita nak gunakan undang-undang untuk halau pendatang atau pelawat asing, kita akan hanya membawa image yang buruk bagi negara kita. Datuk Yang Di-Pertua, saya masalah kekurangan pegawai immigration di kaunter immigration di KLIA telah menyebabkan ramai pelancong asing terpaksa beratur dan tunggu lama dan telah pun banyak dilaporkan di media. Ia malah menjadikan bahan lawak oleh pelawak kita Haris Iskandar baru-baru ini. Selain itu, hotline immigration yang bernombor 03 8776 3679 atau 3681 ataupun 9305 selalu tidak dijawab oleh sesiapa dan menjadikan perkhidmatan immigration kelihatan tidak mesra bagi mereka dalam kacamata pelawat asing. Bila seseorang warga asing disenarai hitamkan oleh pihak immigration, mereka selalu tidak dimaklumkan sebelum ini, sebelum mereka masuk ke Malaysia. Mereka juga tidak diberitahu sebab mereka disenarai hitamkan oleh pegawai immigration. Sibu sini. Sibu. Ya, Sibu. Ya, saya ingin juga mencela bahawa di KLIA juga kita didapati bahawa banyak pelawat yang datang ke Malaysia, mereka harus membawa cash tunai berapa baru boleh masuk.
Kalau tidak membawa kes tunai yang mencukupi, mereka akan dihalang untuk memasuki Malaysia. Dan ini merupakan satu peraturan saya rasa sudah ketinggalan zaman dan harus dihapuskan. Saya setuju kerana ramai kita sekarang dalam cashless society, di mana kita gunakan kad kredit, kita adakan app untuk membuat bayaran. Jadi syarat seperti ini sebenarnya adalah tidak perlu diadakan. Saya di sini nak teruskan yang tentang mereka yang disenarai hitamkan. Saya nak kongsikan satu insiden yang berlaku pada seorang pelajar wanita dari Papua New Guinea yang ingin datang ke Malaysia untuk menghadiri convocation di dalam satu college di Selangor. Jadi pelajar wanita ini pernah duduk melampaui tempoh kebenaran ataupun overstay di Malaysia dalam tempoh PKP kerana pandemik COVID. Selepas dia bayar denda RM3,000, dia tidak tahu. Selepas dia bayar denda RM3,000 dan tinggalkan Malaysia, dia tidak tahu dia sebenarnya disenarai hitamkan. Jadi bila dia balik, dia tidak dibenarkan masuk. Jadi walaupun yang pihak immigration sebenarnya hantar dia ke lock up immigration nak minta dia balik. Jadi yang kedutaan Papua New Guinea, diplomatnya datang ke KLIA untuk bail, untuk buat jaminan bagi dia untuk keluar untuk menghadiri convocation, lepas itu balik ke negara asal beliau. Tetapi ini juga ditolak dan juga banyak kekecohan berlaku pada waktu itu. Tadi betul, saya rasa semua ini sebenarnya kita boleh elakkan. Macam mana kita tidak layan diplomat asing yang datang ke KLIA untuk cuba bagi jaminan bagi warganya. Jadi saya juga ingin tanya, apakah kesemua orang asing di Malaysia yang overstay di Malaysia ni, adakah semua ni mereka akan disenarai hitamkan ke? Saya nak minta jawab daripada menteri. Dan juga saya di sini saya bangkitkan isu-isu ini. Sebenarnya saya juga nak katakan saya menghargai perkhidmatan dan juga bantuan Ketua Pengarah Immigration dan juga beberapa pegawai immigration yang saya kenali. Mereka memang pernah tolong saya bila saya hantar kes-kes kepada mereka. Saya hargai kesemua bantuan mereka, tapi saya rasa ini adalah tidak cukup kerana immigration memang adalah wajah Malaysia kepada orang asing. Saya ingin cadangkan yang Jabatan Immigration menubuhkan satu unit komunikasi yang memberi penerangan dalam pelbagai bahasa lengkap kepada pelawat ataupun pekerja asing dalam laman web Immigration Malaysia ataupun laman web pelancongan Malaysia supaya mereka tahu segala peraturan dan undang-undang negara kita sebelum mereka masuk ke Malaysia. Saya percaya usaha ini akan membantu usaha Kementerian Pelancongan dan juga MITI untuk menarik masuk pelancong dan juga pelabur asing. Selain itu, saya juga menyeru immigration menubuhkan counter KAS di KLIA ataupun lapangan terbang antarabangsa sama seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian Pelancongan dan juga meletakkan pegawai immigration yang lebih mesra, yang lebih sabar untuk bekerja di counter KAS di KLIA tersebut untuk membantu mereka orang asing, sama ada pekerja asing ataupun pelawat asing bila mereka menghadapi masalah di immigration dengan immigration Malaysia. Tadi yang dipertua, sini saya nak bangkitkan, saya nak kata saya mengalu-alukan keputusan kerajaan untuk membenarkan pengambilan pekerja asing ke negara kita untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di sektor perkilangan, peladangan dan juga pembantu rumah. Saya menyambut baik pengumuman Perdana Menteri tentang penghapusan agensi pekerjaan ataupun orang tengah dalam kes pengambilan pembantu rumah. Di sini saya ingin membangkitkan isu yang telah lama dibangkitkan oleh UNHCR dan juga NGO. Jadi iaitu adalah membenarkan pelarian asing yang pegang kad UNHCR untuk memohon permit kerja di Malaysia. Tadi yang dipertua, saya mengikut laman web UNHCR Malaysia yang kita mempunyai 181,000 pelarian yang mencari perlindungan di Malaysia, di antaranya 85% dari Myanmar dan lain adalah dari 50 negara Islam di seluruh dunia.
Jadi di sini saya nak cadangkan kalau memandangkan kita memang perlu tenaga kerja asing dalam beberapa sektor di negara kita, kenapakah kita tidak memberi permit kerja secara sementara kepada pelarian-pelarian ini? Kalau kita lihat yang pelarian dari Rohingya ini sudah sampai generasi yang kedua dan juga ketiga, dan yang di antara yang anak-anak generasi muda pelarian ini 45,650 adalah kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Jadi apa yang mereka boleh buat? Tak boleh masuk sekolah, lepas itu tak boleh kerja, dan kita nak harapkan mereka tak ada pilihan selain daripada menjadi untuk bekerja secara sunyi-sunyi, senyap-senyap di sana sini secara haram. Jadi dan mereka ini dipukau untuk eksploitasi. Jadi saya nak tahu, kita tidak boleh hantar mereka balik kan? Sudah generasi kedua dan ketiga, dan mereka tidak dibenarkan untuk kerja. Macam mana mereka terus hidup di negara kita? Kalau kita ada satu cara untuk hantar mereka balik, kita buatlah. Tapi kalau tak ada cara, kita harus tolerate. Ini adalah masalah yang kita kerana peri kemanusiaan, kita terima mereka masuk, dan kita harus adakan satu formula yang untuk mengatasi masalah kekurangan pekerja dan juga yang secara humanitarian dengan pelarian-pelarian ini, khusus daripada negara-negara Islam ini. Jadi saya tahu masa saya sudah pun tersuntuk. Saya hanya sebutkan tajuk cukuplah. Saya tak mahu buat ucapan lagi, Datuk Yang di-Pertua. Saya nak minta pihak Parlimen adakan satu jawatan kuasa pilihan Parlimen bekerjasama dengan pihak KDN untuk mengkaji segala permohonan kewarganegaraan. Ada banyak kes yang saya pernah cakap dengan Menteri, low hanging fruit. Kita macam satu keluarga di mana ibu bapa sebelum mereka daftar, yang lelaki Malaysia kahwin dengan wanita asing, dan adakan anak luar nikah. Anak luar nikah, lepas tu mereka daftar perkahwinan mereka. Jadi yang anak sulung itu tak ada warga kenegaraan, stateless. Tapi yang adik-adik selepas itu semua adalah warga Malaysia. Semua ini sebenarnya kita boleh cari satu jalan untuk atasinya. Saya percaya ramai ahli berhormat dekat sini. Kita ada berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus yang kes tentang permohonan kewarganegaraan, yang mana saya rasa kita perlu cepatkan untuk mengatasinya. Saya rasa kita perlu ubah sikit dasar atau buat sikit-sikit pindaan. Jadi the select committee untuk kes ini adalah amat diperlukan. Yang akhirnya juga saya nak banyak kes tentang isu penipuan cash trust, yang mana yang ramai pelabur ini dikatakan dapat pulangan yang tinggi bila mereka labur dalam beberapa dana yang dipaparkan oleh syarikat besar, tapi sebenarnya semua ini tidak mendapat kelulusan daripada bank negara. Jadi bila mereka rasa ditipu, mereka tak tahu mereka perlu buat laporan polis ataupun SPRM atau pergi ke bank negara. Jadi ada kekeliruan. Semua agensi kata mereka ada hak, tapi ada hak tertentu. Jadi saya ingin nak minta kerajaan pinta undang-undang bagi bank negara untuk mengawasi ke semua tindak tanduk syarikat yang keluarkan investment fund ataupun cash trust seperti itu yang mana ramai telah pun tertipu. Itu jadi bukan bacaan tajuk tu sudah tajuk tadi. Tajuk akhirnya ialah tentang timbalan Perdana Menteri. Dia kes ini saya rasa kurang orang sebut. Saya nak tanya, adakah itu dasar penanaman sawit yang diluruskan oleh Kabinet pada tahun 019 di mana 4 dasar utama, adakah ia masih diteruskan, di mana ini termasuk melarang pengembangan kawasan penanaman sawit, tidak benarkan sawit ditanam di tanah gambut. Kita nak buka peta penanaman sawit untuk tunjuk yang keterusan kita, dan jadikan adakah semua ini masih diteruskan oleh kementerian. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Parit. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala.
Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk berbahas mewakili Parlimen Parit dalam Belanjawan 2023. Sesungguhnya peluang ini adalah acara tahunan utama yang sangat penting kepada para pengumbal undang-undang untuk membahaskan perkenaan Belanjawan 2023 dari segenap aspek sebagai sebahagian daripada proses semak imbang terhadap cabang eksekutif bagi memastikan perancangan dan peruntukan oleh Kerajaan Persekutuan dibuat mengikut prosedurnya. Saya mohon izin berpantun. Pasang kandil dalam ribut, budak-budak mencari lokan. Kalimah adil mudah disebut tapi susah hendak dilaksanakan. Oleh itu saya berdiri di sini mewakili rakyat Parit berpegang pada makna keadilan dalam Islam, iaitu meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Manakala lawan bagi adil ialah zalim, maksud bagi zalim pula ialah meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Saya ingin menegaskan di sini bahawa peruntukan dan projek pembangunan oleh Kerajaan Persekutuan seharusnya adil kepada semua kawasan parlimen. Bahkan jika peruntukan ahli parlimen disalurkan dengan pantas kepada ahli parlimen kerajaan, seharusnya ianya juga tidak harus ditangguh-tangguhkan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Kerana pada asasnya kami juga dipilih oleh rakyat Malaysia. Datuk Yang Di-Pertua, isu pertama yang ingin saya sebutkan adalah berkaitan dengan hutang negara. Kita difahamkan bahawa sehingga akhir 2022, hutang Kerajaan Persekutuan adalah mencecah 1.0796 trilion, iaitu 60.4% daripada KDNK. Kementerian Kewangan mengunjurkan hutang Kerajaan Persekutuan akan mencecah 62% daripada KDNK untuk membiayai program dan projek pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 serta penebusan bond 1MDB yang matang pada Mac 2023. Belanjawan tahun ini pula adalah belanjawan yang terbesar dalam sejarah, iaitu 386.14 bilion. Saya berpandangan bahawa nilai hutang ini terlalu tinggi dan perlu ditangani segera bagi memastikan usaha pembangunan kepada generasi anak-anak kita pada masa akan datang tidak akan terencat dan terganggu. Soalan saya, apakah usaha kerajaan dalam usaha mencapai sasaran defisit yang lebih rendah sebanyak 3.2% daripada KDNK menjelang 2025? Kedua, adakah kerajaan akan membentangkan rang undang-undang tanggungjawab fiskal FRA di Parlimen dalam masa terdekat bagi membolehkan negara memulakan inisiatif pembaharuan fiskal? Soalan ketiga, sejauh manakah mekanisme tadbir urus yang lebih berkesan akan dilaksanakan bagi mengurangkan ketirisan dana awam pada belanjawan kali ini? Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin menyebut beberapa masalah kritikal di kawasan parlimen saya. Agar ia ini direkodkan di Dewan Yang Mulia ini, diambil perhatian oleh kementerian-kementerian berkenaan. Saya ingin menyebut berkenaan dengan jalan-jalan persekutuan di Parlimen Parit yang kebanyakannya adalah teruk, tidak dibaiki sepenuhnya sehingga sekarang. Atas alasan ialah kekurangan peruntukan. Saya khawatir kerana jalan-jalan ini merupakan nadi perhubungan rakyat di Parlimen Parit yang kebanyakannya golongan B40 dan terpaksa menggunakan jalan-jalan ini bagi mencari rezeki dan meneruskan kehidupan seharian mereka. Saya pohon Kementerian Kerja Raya memberi maklum malas berkaitan dengan isu ini. Saya juga ingin membangkitkan isu penyediaan prasarana bagi perumahan tersusun di Parlimen Parit yang perlu diberikan perhatian serius. Saya berpendapat perancangan ini sangat perlu bagi memastikan pembangunan perumahan ini dibuat secara sistematik dan memudahkan pembangunan fizikal bagi fasa seterusnya dilaksanakan tanpa mengganggu ekologi alam sekitar. Saya juga difahamkan bahawa peruntukan dan kelulusan bagi pihak membina rumah untuk golongan miskin di Parlimen Parit amatlah sedikit. Ia menyebabkan ramai di kalangan keluarga miskin ini terpaksa menunggu lama dan dinafikan hak asasi mereka. Saya mohon Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan memberi penjelasan terhadap dua isu yang saya bawa ini. Datuk Yang Di-Pertua, agropelancongan adalah satu konsep pelancongan yang berkembang pesat kerana Malaysia menawarkan pelbagai aktiviti berkaitan dengan sektor pertanian dan peladangan kepada para pelancong. Antara aktiviti yang mendapat sambutan dalam agropelancongan ialah lawatan ke dusun-dusun buah-buahan dan ladang ternakan, mengunjungi industri kecil produk setempat, homestay dan sebagainya. Sekadar menyebut, Parlimen Parit mempunyai beberapa kawasan tarikan pelancongan untuk menarik pelancong antarabangsa maupun pelancong domestik untuk datang menerokainya seperti Padang Koba, Teluk Bakung,
tebing Sungai Perak dari Pekan Parit hinggalah ke Ekor Lambat, Taman Cempaka Sari dan lainnya. Oleh itu saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan Kementerian Pertanian. Apakah kementerian berhasrat untuk menggiatkan usaha agropelancongan di Parlimen Parit bagi memastikan sektor pelancongan terus aktif? Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan naik taraf liputan rangkaian telekomunikasi dan jalur lebar. Melihat kepada realiti kemajuan digital yang bergerak pantas, saya memohon pihak kerajaan memastikan liputan rangkaian telekomunikasi dan jalur lebar dapat diperluaskan serta ditingkatkan kualitinya, termasuklah di kawasan luar bandar seperti Parlimen Parit. Keperluan ini sudah menjadi keutamaan kerana urusan seharian rakyat sudah mula beralih kepada sistem digital. Namun jika capaian rangkaian tidak memuaskan, pasti akan merencatkan urusan seharian rakyat. Bahkan ia menyukarkan peniaga-peniaga atas talian dan pelajar-pelajar untuk mengikuti pengajian dalam talian kerana capaian internet yang tidak stabil. Merujuk kepada situasi ekonomi semasa dan keperluan jaminan bekalan makanan, saya menyarankan supaya Mukim Lambor dinaik tarafkan menjadi kawasan pertanian yang mengamalkan sistem pertanian bersepadu bagi menjamin bekalan makanan yang mencukupi pada masa akan datang. Berkaitan dengan menaik taraf rumah pam pengairan di Parit, keperluan menaik taraf sistem rumah pam pengairan di kawasan Parlimen Parit ini adalah kerana berlakunya isu kekurangan bekalan air apabila tiba musim bekalan air diperlukan oleh petani. Pertanian sawah padi merupakan antara sumber utama ekonomi masyarakat di Parlimen Parit. Begitu juga penguatkuasaan terhadap kegagalan pelombong pasir di sungai-sungai. Mengikut syarat yang ditetapkan, pihak berkaitan perlu diberi perhatian. Kejadian ini adalah salah satu punca utama terjadinya hakisan di tebing dan rebakan di sepanjang jajaran Sungai Perak. Rebakan dan hakisan ini sangat membahayakan penduduk setempat. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyebut tentang fenomena Islamofobia yang sedang berleluasa di serata dunia sekarang. Definisi bagi kosakata fobia ialah ketakutan atau kebencian yang keterlaluan. Ketakutan tidak rasional atau amat kuat dan benci terhadap sesuatu. Secara mudahnya berdasarkan definisi ini, Islamofobia adalah ketakutan tidak rasional atau amat kuat atau benci terhadap Islam. Namun Islamofobia lebih dari sekadar makna ini. Ia turut menggabungkan kebencian kaum serta tidak bertoleransi, prejudis dan diskriminasi. Oleh itu persoalan saya, sejauh manakah usaha yang telah dibuat oleh Kerajaan Persekutuan atas kapasiti negara kita selaku ahli pertubuhan negara-negara Islam untuk mengatasi masalah Islamofobia yang menular di seluruh dunia? Bagaimanakah peranan agensi seperti JAKIM, YADIM, IKIM, media massa dapat berperanan mengatasi perkara ini? Saya juga berminat untuk membahaskan berkenaan filem Mentega Terbang, di mana filem itu didakwa menghina Islam dengan kandungan yang berbau hasutan. Kontroversi filem Mentega Terbang ini tular selepas dikecam mengandungi babak yang didakwa seakan akan mempersendakan Islam dan menyentuh sensitiviti umat Islam. Filem berdurasi 1 jam 45 minit ini menjadi bualan hangat kerana mengandungi babak seorang bapa yang berfikiran terbuka apabila tidak menghalang anaknya memilih agama, di mana perbuatan ini bertentangan sama sekali dengan Islam. Juga babak-babak lain yang tidak sesuai. Saya berpandangan filem ini telah melampaui batas dan mempromosikan unsur-unsur liberalisme yang berpotensi mengajak rakyat bertindak luar daripada batasan agama yang suci. Soalan saya, bagaimana... Minta lawan sikit. Minta lawan, kampas ini. Mentega tak Terbang itu tahun 2021. Saya tak benarkan. Pada masa itu mana pas? Bagaimana filem ini boleh dihasilkan? Ini bukan filem baru. Ini bukan filem baru. Ya, betul. Mentega Terbang itu tahun 2021, masa itu mana pas? Tapi sekarang ditonjolkan balik. Bagaimanakah filem ini boleh dihasilkan tanpa adanya saringan dan penapisan yang sewajarnya? Apakah jaminan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital bahawa insiden filem liberal seperti ini tidak akan berulang lagi selepas ini? Ketiga, berapakah peruntukan yang digunakan bagi menyaring dan menapis sebaran-sebaran negatif berunsur merosakkan akidah, lucah, mengancam keselamatan dan sebagainya? Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menanyakan beberapa persoalan tentang urusan pentadbiran agama Islam di negara ini. Saya mengucapkan terima kasih kerana memberikan kenaikan allowance guru kafar RM100 dan sumbangan khas kepada imam-imam. Namun soalan saya, apakah kerajaan mempunyai inisiatif jangka panjang untuk memastikan guru kelas agama, imam, bila, tok siak, noja, marbut dan sebagainya diberikan allowance yang sepadan untuk jangka masa yang panjang, bukan hanya one off semata-mata. Kedua, saya ingin bertanyakan tentang apakah status RUU 355 yang masih tertangguh sehingga waktu ini. Saya berpendapat usaha bagi menaik taraf bidang kuasa mahkamah syariah perlu dipercepatkan. Pada waktu ini bidang kuasa mahkamah syariah sangat rendah berbanding mahkamah magistrate.
Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin RUU 355 Bagan Serai boleh jawab. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin menanyakan berkenaan manifesto Pakatan Harapan. Baru-baru ini menyebut tentang penubuhan pejabat belanjawan Parlimen atau dengan izin Parliamentary Budget Office PBO jika mereka memenangi PRU 15. Penubuhan pejabat ini bagi memastikan semua ahli Parlimen mempunyai akses terhadap maklumat terutamanya kos yang sedang berjalan bagi setiap projek pembangunan yang telah diluluskan yang melibatkan dana awam. Akses terhadap maklumat ini sangat signifikan bagi memastikan proses yang seimbang oleh ahli Parlimen berjalan tanpa sebarang sekatan maklumat. Bahkan pejawatan dalam pejabat ini adalah terdiri pada penjawat awam dan tidak berpihak kepada mana-mana pihak. Namun, sehingga sekarang saya dapati tidak ada perkembangan berkenaan pelaksanaan manifesto ini. Saya mohon penjelasan daripada Kerajaan Persekutuan tentang isu ini. Itu sahaja daripada Datuk Penentua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Patang Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 388.14 bilion, belanjawan 2023 ini adalah bajet yang terbesar dalam sejarah negara setakat ini. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 5.6 bilion akan diperuntukkan kepada Sarawak untuk pelaksanaan pelbagai projek pembangunan. Terdahulu dalam ucapan sulung saya semasa membahaskan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, saya telah menekankan mengenai keperluan untuk menyelesaikan isu-isu kemiskinan